Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan menerangkan mengenai keuntungan firma monopoli dalam jangka pendek. Saya akan terangkan dengan bantuan kelok. Terdapat 3 jenis keuntungan. Yang pertama, untung lebih normal. Yang kedua, untung normal. Dan yang ketiga, untung kurang normal. Untung lebih normal berlaku apabila jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos, ataupun harga lebih besar daripada kos purata, ataupun hasil purata lebih besar daripada kos purata. Bagi untung normal, jumlah hasil sama dengan jumlah kos, harga sama dengan kos purata, ataupun hasil purata sama dengan kos purata. Manakala bagi untung kurang normal, jumlah hasil lebih kecil daripada jumlah kos, ataupun harga lebih kecil daripada kos purata, ataupun hasil purata lebih kecil daripada kos purata. Jadi saya akan terangkan dengan bantuan rajah. Kita masukkan kelok AR, DD dan P dan juga kelok MR. Dapati kelok MR dan AR mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. So ini berbeza dengan PPS. Kelok AR sama dengan MR sama DD dan juga sama dengan P yang anjal sempurna. Didapati kelok AR berada lebih tinggi berbanding dengan kelok AC. Jadi kita akan cari keseimbangan di mana MC sama dengan MR pada titik E. Kita turun ke bawah, kita akan dapat kuantiti keseimbangan 50. Naik ke atas sehingga bertemu dengan kelok AR, iaitu pada titik A, dan pergi ke tepi, maka kita akan dapat harga keseimbangan. Jadi daripada harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan, maka kita boleh dapat jumlah hasil, iaitu 12 dan 50 dapat 600. So ini adalah kawasan jumlah hasil. Seterusnya, kita cari di sepanjang garis keseimbangan yang bersentuh dengan kelok AC untuk mengira jumlah kos, iaitu pada titik B. Kita pergi ke tepi, kita akan dapat 10, iaitu kos purata. Maka kita boleh dapat jumlah kos 10 darab dengan 50 sama dengan 500. So, ini adalah kawasan jumlah kos. Maka kita dah ada jumlah hasil, jumlah kos, maka kita boleh dapat untung, iaitu jumlah hasil 600 dan jumlah kos adalah 500, untung sebanyak 100. So inilah kawasan untung. Seterusnya, untuk mencari jumlah kos berubah, kita cari di sepanjang garis keseimbangan yang bersentuh dengan kelok AVC, iaitu pada titik C. Pergi ke tepi, kita akan dapat kos berubah purata 8, maka kita boleh kira jumlah kos berubah 8 dan 50, 400. Seterusnya, ini adalah kawasan jumlah kos berubah. Seterusnya, jumlah kos tetap, di mana di antara AC dan AVC adalah AFC. Ini adalah kawasan jumlah kos tetap, 10 tak 8, 2 darab dengan 50, 100. Jadi jumlah kos tetap adalah sebanyak 100. Okey, kita teruskan dengan untung normal. Ini kita masukkan kelok AR dan MR. Dapati kelok AR bertangen dengan kelok AC. Jadi cari keseimbangan MC sama dengan MR, itu pada titik E. Kita turun ke bawah dan dapat kuantiti keseimbangan sebanyak 50 dan naik ke atas sehingga bertemu dengan kelok AR, iaitu pada titik A, pergi ke tepi, maka kita akan dapat harga keseimbangan sebanyak 12. Didapati kelok AR bertangen dengan kelok AC. Itu juga bermaksud AR sama dengan AC. Jadi jumlah hasil kita dapat 12 darab 50, 600. Inilah kawasan jumlah hasil. Kita dapati AR sama dengan AC tadi, maka di tempat yang sama titik A, garis keseimbangan tadi bersentuh dengan kelok AC lah. Maka kita boleh dapat jumlah kos 12 darab 50, so 600. Kawasan jumlah kos. Dia untung atau rugi. Jumlah hasil 600, jumlah kos 600, maka untung dia adalah kosong. Okey, seterusnya kita nak cari jumlah kos berubah di sepanjang garis keseimbangan yang bersentuh dengan kelok AVC, iaitu pada titik B. Pergi ke tepi, kita akan dapat jumlah kos berubah purata. Maka 8. Kita dapat jumlah kos berubah 8 dan 50, 400.
Seterusnya, ini adalah kawasan jumlah kos berubah. Seterusnya, jumlah kos tetap di antara AC dan AVC adalah AFC. Ini adalah kawasan jumlah kos tetap 12.8 darab dengan 50. Maka kita akan dapat jumlah kos tetap adalah 200. Okey, kita teruskan dengan untung kurang normal. Kita masukkan kelo AR dan MR, di mana didapati kelo AR berada lebih rendah daripada kelo AC. Jadi kita cari keseimbangan, iaitu MC sama dengan MR pada titik E. Okay, daripada titik keseimbangan kita turun ke bawah, kita akan dapat kuantiti keseimbangan sebanyak 50. Kita naik ke atas sehingga bertemu dengan kelo AR, iaitu pada titik A. Kita pergi ke tepi, maka kita akan dapat harga keseimbangan. Jadi kita boleh dapat jumlah hasil 12 darab 50 dapat 600. Ini adalah kawasan jumlah hasil. Okey, seterusnya kita nak cari jumlah kos. Maka kita daripada garis keseimbangan kita naik ke atas sehingga bertemu dengan kelo AC, iaitu pada titik B. Kita pergi ke tepi, maka kita akan dapat jumlah hasil ataupun kita akan dapat kos purata 14. Maka kita boleh dapat jumlah kos iaitu 14 dan 50, 700. Ini adalah kawasan jumlah kos. Tak ada jumlah hasil jumlah kos, maka kita boleh dapat untung atau rugi. Di mana jumlah hasil 600 dan jumlah kos adalah 700. Jadi firma mengalami kerugian sebanyak 100. Ini adalah kawasan kerugian. Okey, seterusnya kita nak cari jumlah kos berubah. Maka di sepanjang garis keseimbangan yang bersentuhan kelo AVC, itu pada titik C, kita pergi ke tepi, kita akan dapat 8, iaitu kos berubah purata. Maka kita boleh kira jumlah kos berubah 8 darab 50. Jumlah kos berubah adalah 400. Inilah kawasan jumlah kos berubah. Seterusnya, jumlah kos tetap di antara AC dan AVC adalah AFC. Okay, maka 14 tolak 8, 6 darab 50, kita dapat 300. Jumlah kos tetap adalah 300. Jadi terdapat 3 jenis keuntungan yang dihadapi oleh firma monopoli dan jangka pendek, iaitu pertama untung lebih normal, yang kedua untung normal dan yang ketiga untung kurang normal. Jadi untuk mengira, kita pastikan kita mencari titik keseimbangan iaitu MC sama dengan MR. Sekian, terima kasih.